الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat kedua suratul Mukminun, maksudnya perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala banyak memperkatakan tentang hukum hakam dalam agama Islam. Tetapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga menekankan aspek akidah, aspek ketuhanan, yang mana yang menjadi teras kepada seseorang Islam. Sebab apa? Sebab kalau orang tak ada akidah, dia tak akan terima hukum Allah Taala. Betul tak? Kalau orang akidah dia longgar, dia tak yakin kepada Allah Taala, dia otak dia duk main dunia, dia tak terima, payah nak terima hukum Allah Taala ni. Dia kata zoling lah, dia kata ekstrim seganah lah, dah. Padahal hukum dunia kalau kira kan lagi, tapi dia menyandarkan keganasan kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mereka tidak beriman. Ya iman ni bagai dalam hati. Tak yakin sengoti bahawa Tuhan yang berkuasa, kita ni mati, Allah Taala akan kira sosok dan Allah Taala akan bagi balasan di akhirat. Itu iman. Bagai tak rajigi, bagai hanya dengar begitu je. Jadi kalau kita percaya kepada Nabi, percaya kepada Quran, dia bawa percaya kepada hari akhirat dan kesimpulan semua sekalinya, kerana kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja je yang boleh menerima hukum hakam yang ditetapkan dalam Al-Quran. Kalau orang tu dia iman, dia tak berapa kuat kepada Allah, maka dia sukar untuk dia menerima. Terima tu tak sedar, siapa nak buat? Kalau tak boleh nak buat, kita terima, tak apa dah. Engkau kita hati kita terima, tak boleh nak buat, tak mampu. Supaya pergi Mekah kan tahun ni, sekarang ni oleh kerana tahun ni kita ditimpa musibah Covid, kita tak boleh nak pergi Mekah. Tapi adakah kita tak pergi Mekah, nak pergi? Tapi ada halangan-halangan yang menyebabkan kita tak mampu nak pergi. Halangan kesihatan, halangan maknanya kesihatan, aspek keselamatan dan sebagainya. Jadi terima. Ni terima apa dah. Siapa nak buat? Itu tak boleh. Jadi kalau orang tak terima hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, celah tu Tuhan nak ayat. Sebab ayat dalam surah An-Nur ni dia ada kaitan dengan, dia cerita tentang hukum hakam, tapi dia kait dengan iman. Nak cerita apa dia? Nak ceritanya kalau orang tu tak ada iman, tak kuat iman dia tak terima hukum hakam ni. Dia akan kata macam-macam terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala ni. Hukum zaman dulu kata dia zaman Nabi mula sesuai, hukum ni lah ni tak sesuai. Macam-macam dia kata, nak menggambarkan dalam hati dia tu tidak ada iman. Kita jangan kata gitu kita. Kalau kita kata gitu juga, maknanya pecahlah dah perut kita nya. Bukan pecah perut pun gitu. Pecahlah gapo dia dalam perut kita tu. Gapo dia dalam perut kita tu. Kalau kita kata beriman kepada Allah, kita duduk semaya tunggal langit tu Tunggal langit kita duduk semaya sujud lagi, rokok lagi. Kononnya kita beriman kepada Allah Taala, tapi bila bertemu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kau Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri tetapkan, kita kata tak boleh buat bagi tu. Tak sesuai bagi tu. Kita boleh memperkatakan sesuatu terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar ni tujuan aja
supaya kita Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi iman kita. Sebenarnya hukuman-hukuman yang Allah tentukan ini kepada pesalah. Pesalah tu pula nak boleh kau dijatuhkan pesalah tu pula, ada banyak prosedur pula. Apa-apa takut muka kita tak si buat salah. Kita belajar tak si buat ni. Bukan maknanya kita belajar ke akhir kena buat dulu. Dok. Ada ni. Kita belajar bukan kita nak buat muka Tuhan lagi. Hukum-hukum ni maknanya Tuhan lagi kita buat. Jadi bila kita belajar maka kita maknanya kita tahulah hak mana Allah Taala bagi kita buat, hak mana Allah Taala tidak bagi kita buat. Dipanggil hudud. Hudud ni jamak had. Plural bagi perkataan had. Had maknanya sepadan. Dan buat kerja tak ada hak. Kita guna perkataan hak dah. Nak aku tak ada hak sikit rabuk kerja. Tak ada hak, tak ada sepadan. Ada. Paksia Malaysia tak ada hak ni. Allah Taala dia ada hak. Had jadi hudud. Ada. Hukuman yang Allah Taala tentukan mana sepadan yang mana orang berimeh, hak dia ada imeh, dia tak mampu nak lawan sepadan. Orang kena batu tago dah ni. Kalau tanahlah. Dia orang kena batu tago, dia tidak buat pakai kursi. Dia tahu sepadan hak dia dah ni. Kasi makan hak orang, dia orang pun tak boleh ambil hak dia juga, yang mahu dia lah. Kuih dia bagi tahu ni hak kawan kan ni. Pagar dan pagar lah itulah. Sebab apa boleh gitu? Sebab tahu batu tago. Kalau tak tahu batu tago mana? Balah aja apa dia. Aku kamu kena ada pendamai. Siapa dia pendamai? Kalau kita kalau pak tanah tadi pejabat tanah. Ada ni. Pejabat tanah. Pak kalau hukum hakim melibatkan keluarga, melibatkan hubungan jenis di antara lelaki puas, siapa dia? Allah Taala tetap ada agama, syariat. Siapa dia jatuh hukumnya ni? Qadhi, hakim syar'i dan sebagainya, mahkamah dan sebagainya. Bukan kita. Tetapi hak nak menjadikan hukum tu ada, tu mungkin kita. Kita pilih ketua ni, ketua ni dia nak hukum Islam berjalan. Kita ada saham. Kita pilih ketua ni tak sah hukum Islam. Kita ada saham juga saya. Bila orang tanya apa hukuman ini tidak dapat dijalankan. Sebab kita ambil orang tak siwak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada saham juga. Saya tidak mahu menjayakan manifesto Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tidak mahu menjayakan manifesto Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tak percaya kepada Tuhan. Kita masih ragu-ragu terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita. Kalau kita betul-betul percaya kepada Allah Taala, beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil belaka Tuhan kata tu. Tidak nak ambil suka-suka aja. Hak mana kita tak suka pun kita ambil. Contohnya hukum-hukum. Apa pula kita tidak nak ni. Tapi kalau berlaku, ni cara dia nak berubah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya supaya ubahlah. Demo ada nyakit ni, doktor kata kena buat gini. Ada orang tu dia maknanya dia boleh dengar kalau pak doktor kata. Gerak kaki, gaduh lagi. Engkau doktor. Tapi kalau Tuhan kata ubat dalam masyarakat, ubat nyakit zina semua ni. Tak saya terima. Lebih beriman kepada doktor lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa dia buat doktor, tidak Allah. Inilah kita belajar supaya kita masuk ilmu dalam hati kita, dan supaya dari hari ke hari bertambah iman kita. Jadi kalau melibatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sokong belaka. Bahkan kita akan marah kalau orang tak asyik buat hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru jadi beriman betul. Ada. Jadi pada ayat 2 ni Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat kedua ni. Ayat pertama minggu lepas kita sebut dah Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang surah ni diturunkan dan surah ni difardukan di dalamnya hukum hakam syariat, dan hukum hakam syariat itu akan diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Jadi hukum yang pertama ayat kedua ni berkenaan dengan hukum penzina. At-Tabari menyebutkan ayat ini menerangkan tentang hukum penzina lelaki dan wanita merdeka, maknanya bukan hamba. Hak jub zina itu lelaki dan wanita merdeka, tidak hamba, yang belum merasai alam perkahwinan, tak pernah menikah. Bukan mana yang menikah dah cerah, pap zina tu bukan tu kira penuh rasa dah lah alam rumah tangga tu. Dia pernah jadi lelaki orang kebina orang tak masuk sini ni. Hak masuk dalam ayat ni nya
penzina perempuan dan penzina lelaki yang merdeka bukan hamba, yang mana dia tu tidak pernah merasai alam perkahwinan. Dia panggil istilah dia ghair muhsan. Tu bahasa Arab lah. Ghair muhsan maknanya belum kahwin. Belum mengalami alam rumah tangga, alam perkahwinan, belum mengalami maknanya apa tu pengalaman laki bini. Pengalaman laki bini. Ada. Jadi hukuman yang ditetapkan oleh Allah ni dia panggil hak Allah. Gapo dia hukumnya orang berzina, dia tak menikah lagi sedangkan dia merdeka. Dia bukan hamba. Pagi ni semua tak ada hamba, dah merdeka semua, dah kan. Apa hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan? Bukan kita mana-mana, Allah tulis dalam Quran. Quran itu kalamullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah adalah sebab kena rotan setiap seorang dengan 100 rotan. Itu hukuman Allah Ta'ala. Bukan bila kita mengaji pakat cari orang berzina pakat rotan. Doa mudah tu. Nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Sebab apa Allah Ta'ala buat begitu tu? Sebagai hukuman daripada perbuatan maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah. Apa maksiat? Apa maksiat? Sebab Tuhan mensyariatkan menikah kahwin. Nabi kata siapa dia tak menikah kahwin maka dia benci kepada sunnah aku sebab aku menikah kahwin. Siapa dia benci sunnah aku? Tak ada, bukan daripada aku. Ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala waktu ayat supaya kita berkahwin. Fankihu ma balakum minan nisa masna, tengok. Nikahilah oleh kamu daripada perempuan-perempuan masna. Dia buat mula dengan 2 dulu. Ke seorang. So nikah 2 dulu. Wasulas 3. Waruba 4. Tengok. Allah Ta'ala Rais ngerti nafsu kita. Buat mula dengan 2 dulu. Nikah 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut, bukan takut kau orang ni. Ramai kita duk kecek takut kau orang, bukan takut kau orang. Fa in khiftum alla ta'dilu, takut pada Allah Ta'ala. Kalau takut kepada dia, tak berlaku adil. Takut ke Allah, sebab Allah akan hukum kita kalau kita tak adil. Takut situ bukan takut orang tu. Orang terjemah takut ke bini, takut ke bini. Siapa dia takut ke bininya? Makhluk ke bini tu. Takut ke bini tu syirik dah. Buat kecek saja kau, tak apa. Tapi dalam hati tu takut ke Tuhan. Dah, sekiranya kamu takut tidak berlaku adil. Takut kepada apa? Takut kepada azab Allah, tak berlaku adil. Fawahidah, maka ni kau seorang apa kita mohon. Takut Allah Ta'ala azab kita kalau kita tak adil. Moga adil ni payah. Bahagia makan minum pun payah dah. Sah kau bahagia hati. Nak jaga saya kau tu, kau saya kau ni kau payah. Kalau tak mengaji kat jangan tebang lah. Sebab tu kau ngaji, kau ni kosong, kau ngaji, kau ni kosong. Sebab bahasa takut. Tapi Nabi Muhammad, dia menjalankan perintah Allah. Bukan ikut nafsu. Pak Nabi pula kemampuan dia, dia Nabi kemampuan dia lebih daripada kemampuan orang-orang lain. Jadi kerana mereka buat maksiat kepada Allah. Jadi Allah bila maksiat kepada dia hak zahir macam tu, maka dia tetapkan hukumnya. Ada buat maksiat ke dia, tapi dia tidak tetapkan hukumnya di dunia. Contohnya berlawan. Dosa besar, derhaka pada mak pak. Berapa kata derhaka pada mak ayah? Ada kata? Ada hukum yang kata berapa kata kalau kita derhaka pada mak ayah? Tak ada. Tak dosa. Bahkan menderhaka kepada ibu bapa ni dosa yang paling besar sekali. Lepas taat kepada mak, taat kepada Allah suruh taat kepada mak ayah kan? Tapi ada hukumnya. Berapa tahun cara dah pada mak ayah? Tak ada. Hak Allah ada, hak Allah Ta'ala. Tapi ada beberapa kita tapak Allah, hukum hak Allah yang melibatkan ada hukumnya. Sebab apa? Kalau kita derhaka pada mak ayah dia tidak kesal pada orang lain. Kita dengan mak ayah kita lah. Tapi Allah Ta'ala marah dah tu, marah benar dah tu, kita derhaka pada mak ayah, marah benar dah. Ridallahu fi ridal walidaini, kata Nabi Muhammad. Allah redha kepada apa yang dua bapa kita redha pada kita. Besar tu tuan-tuan. Tapi tak ada hukum yang penjara, kau hukum yang rotan, kau hukum yang bunuh, ke tak ada. Tapi berzina ni sebab dia akan bunuh orang lain. Dia ada penyakit dalam masyarakat. Dia bunuh habis institusi kekeluargaan. Jadi Allah sekat benda tu.
dengan mengadakan hukuman-hukuman. Jadi hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menikah kan, kita Allah Taala buat. Ada dengan nafsu naluri syahwat. Tu lah buat tu, bukan kita mana-mana pergi cari. Ada belajar nafsu syahwat ni? Ada ke orang belajar nafsu ni di sekolah? Tak ada. Bila jumpa orang tino kena buat kau tu kena tengok situ, tak ada. Pandangan sendiri kata ni. Kau ngaji mana mula? Ayat ilmu ku pada dia ngaji benda tu. Tak ada. Apa kita juga? Dia naluri sendiri. Ya pandangan sendiri dia. Pandang tengok kau tino, tengok situ sedap, tengok sini. Tengok sini sedap pandangan sendiri dia. Tak serupa kita pergi sekolah, belajar ABC, belajar pergi kalah, belajar pergi book, belajar baca tak. Hubungan jenis ni dia tak payah belajar, dia naluri. Naluri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kalau mu nak penuhkan nalurimu tu kena melalui nikah yang sah, jumpa ayah dia dulu kalau tino. Tak, kita orang jantan pun kena buat. Maknanya ikut cara dia. Kena ada akad nikah, jumpa dengan tu email wali dia dulu. Dan lepas tu pula bukan main. Nak pilih calon suami, calon isteri, dia ada beberapa makna kriteria. Bukan pakai pilih begitu je. Nabi kata fazfat bizatiddin taribat yadak. Kena cari orang yang ada agama calon kita tu. Maknanya dia ngaji agama jugalah. Dia faham agama mudah kata Nabi Muhammad. Senang cuci tangan kata dia. Kayak tangan. Maknanya tak susah payah kita. Tengok. Ajar sasa tu ke syari. Tu kalau ajar sasa tu tiba-tiba kita buat mudah dengan orang tino. Orang tino buat mudah dengan mana-mana orang jatuh dia no. Apakah buka situ selalu. Tak boleh tu marah. Saya kata dia kalau tak menikah lagi jatuh hukum. Siapa dia jatuh hukum? Orang yang diamanahkan untuk menjatuh hukum lah. Bukan hamba, bukan tu imam sini, bukan tu bila. Tu bila tugas dia tu imam tugas dia mengimamkan semaya. Mambo tugas hamba syarah mengajar. Tu kan rumah buat rumah. Pas apa dia ni? Hakim lah. Dia ada tugas masing-masing. Tugas masing-masing. Jadi bila ada hukum, bila ada aduan dan sebagainya ni, maka kena jatuhkan hukuman. Benar? Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu dipengaruhi oleh perasaan belah kasihan. Jangan kasihan belah pada menjalankan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Fi dinillah ay fi ta'atillah kata dengan Tabari. Benar? Ra'fatun ni maknanya kasihan belah. Jangan ada wala ta'khudh. Jangan kamu berasa ra'fatun kesian belah fi dinillah ay fi ta'atillah dalam menjalankan perintah Allah. Allah Taala perintah kita dah, kalau kita tepat kita kena jatuh hukum gitu. Kalau kita tepat orang jadi saksi, kita saksi. Kita kena buat saksi gitu sebab hak Allah. Jangan kita langgar. Sebab apa? Azab Allah Taala nanti dia uji je. Jadi hakim dia uji, jadi saksi dia uji, jadi pezina lelaki dia uji, jadi pezina perempuan, semua uji Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Molek berlaku adalah hikmah masing-masing tu. Ada? Cumanya dia tu kerana dia buat zina tu kerana dia tergoda dengan hasut syaitan lah. Cumanya setiap apa yang berlaku tu ada hikmah tu bab lain. Tu bab lain, ada hikmah tu bab lain. Hak ni bab hukum dah kena. Dah berlaku kan kena hukum seperti tepuh sebagai aksiden dah berlaku. Kamu betul aksiden tapi kau dah mau tepuh kita kau kena bayar daripada dia. Engkau tahu kamu nak baki. Contohnya buat kira molek dah. Bukan gelpen apa dia selalu. Tidak buat kira molek. Tolak capu kali bagi ke apa sekali. Begitu juga. Ni berpesan pada aksiden kereta ni. Masa depan orang ni. Masa depan keluarga orang ni. Jadi jangan berlembut. Tidak ada sifat berlembut. Ada ra'fatun. Ra'fah adalah sifat berlembut atau belah kasihan, iaitu janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belah kasihan terhadap kedua-dua penzina tadi dalam menjalankan hukum hakam Allah Ta'ala, iaitu kena taat kepada Allah selaku orang yang diamanahkan. Bila kita diamanahkan, maka kita kena jalankan amanah orang lah ke kita orang yang diamanahkan. Tapi orang lain ni hak diamanahkan menjadi orang yang diamanahkan, dia kata muka tak ada NM, dia kata nak jatuh gua aku tak ada. Pergi kedai nak makan nasi lauk.
Tengok kedai tu jual tayar. Mari nasi lauk boleh dua buku. Penimpal lah pada yang kata dia. Ni kedai tayar kata dia. Serupa juga orang menjalankan hukuman ni, dia kerja dia menjatuhkan hukuman. Tapi hukuman tak ada. Tak ada. Negara ni tak ada hukuman ni. Nak jatuh mana tak ada. Bukan salah dia. Lepas tu dia dengan kita pakai berusaha. Nak suruh biar benda tu ada, biar boleh dijalankan hukuman ni kepada orang yang meminta dijalankan hukuman ni. Allah Ta'ala minta dijalankan hukuman ni. Jadi itu tugas kita semua. Hak nak menjatuhkan hukuman itu tugas hakim lah. Tapi nak boleh ada benda tu kan. Tugas kita semua. Sebab jual tadilah, jual nasi lauk. Tugas jual nasi lauk tu orang buat nasi lauk. Jegulah agak jual lah dia. Tapi hak buat kedai tu dia juga. Hak buat kedai nasi lauk tu hak paku dinding, seming, waping kau tu dia juga. Bisa nak kalau orang Tino tu boleh. Dia lah. Ada juga jenis orang buat kedai pun sendiri. Kalau kedai tu sendiri ukur tanah dia juga ukur tanah. Begitulah hak nak jatuh hukum ni. Hukumnya ada dah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak ada di atas meja dia, tak ada atas meja dia. Jadi siapa dia nak letak atas meja dia tu? Kalau pak kita kat parlimen. Ada institusi maknanya yang diberi kuasa lah. Siapa dia memberi kuasa tu? Kalau tempat kita ni dia panggil demokrasi, rakyat pilih siapa dia hak nak letakkan ni. Kalau ramai benar. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat majmuk gini, ramai kita pakat duk pilih hak okey Islam, dia pun tak kesokong muka ni bukan hukum dia ni. Ada? Dia pula menakut-nakutkan kita lah pula. Kanah tadi tak boleh. Sebab itulah dia panggil tugas masyarakat. Hak nak jatuh hukum ni tugas hakim. Tapi hakim nak jatuh hukum mana? Tak ada. Bagai tak ada. Pun nak makan nasi dengan ikan ayu, ada air makan mana ikan ayu. Pahaya tu dia bukan dia sendiri pegang. Hak jugalah tu. Ada orang pegang air. Kalau pegang air pun duduk air tu bukan dia sendiri buat. Dia beli duduk air lain. Jadi inilah kehidupan masyarakat tuan-tuan. Allah Ta'ala buat gitu tu supaya kita menjadi satu masyarakat yang bekerja sama, saling berganding bahu menjayakan manifesto Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadikan manusia hidup di bumi ni, di dunia ni selamat, bahkan selamat sampai balik akhirat. Dia besar dah. Menjalankan hukum hakam Allah Ta'ala ni adalah sesuatu benda yang besar, kerana kita dah menjayakan manifesto Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu tak lewat sendiri ke? Boleh. Tapi ujian dia atas dunia ni, Tuhan dia boleh buat sendiri belakang semua tu. Tapi manusia lagu tu Tuhan buat atas dunia ni, belum balik akhirat. Cuba tengok pokok durian tu Bila Tuhan kata mu pokok durian, mu buah durian, dia tak buah pisang sekali apa. Tak ada kata aku nak makan pisang, mu pokok durian, mu buah pisang ataupun pisang. Tahun ni durian mahal, aku nak suruh pisang, mu buah durian. Tak ada buah durian. Dia tak boleh. Hak tu Tuhan tak pilihan. Kita manusia yang Tuhan pilihan ni. Sebab tu kita berasa gedebel sangat tu. Berasa betul sangat tu, kita boleh pilih. Nak makan nasi lauk, kau nasi kekabu, kau boleh pilih. Dia pun tak boleh. Dia pun tak boleh. Itu ujian sebagai manusia. Sesungguhnya kami telah melontarkan amanah ni kepada gunung gandar dan semua Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tapi fa'abaina ayyahmilnaha fahamalha al-insan. Dia mau tutup si berlaku pikul amanah Allah Subhanahu Ta'ala. Amanah kepada nak mengimarahkan bumi Allah Ta'ala. Mungkin bukit kita buat ke mana. Tapi manusia kalau Tuhan buat kaki tangan boleh mikir, saya pikul amanah. Nak pikul amanah. Tapi bila Allah Subhanahu Ta'ala bagi amanah, dia khianat pada amanah. Tapi tak apa dah, Tuhan balik. Tuhan kata, mu khianat pada amanah aku, balik akhirat aku hukum. Sebab aku ni maha adil. Ada. Jadi Tok Guru kita ni At-Tabari sebutlah dalam kitab tafsir dia ni, dia kata khilaf ahli tafsir pada maknanya belah kasihan. Lagu mana belah kasihan? Kenapa dia masuk belah kasihan? Jangan kamu belah kasihan kepada penzina dua tadi itu. Bila kamu nak menjalankan hukuman terhadap mereka. Apa makna belah kasihan situ? Maknanya tidak melaksanakan perintah ini kepada mereka. Ini pendapat Mujahid dan juga Atha. Kata dengan Imam At-Tabari. Dia kata, maknanya belah kasihan ni siapa kau tak payah buat. Kalau jadi hakim, ni hukum dia ni, tapi tak payah. Tengok. Ataupun kalau jadi rakyat, tak payah pilih. Ni pemimpin ni kalau dia naik ni dia akan buat hukum Islam. Sebab tolak tu. Itu pendapat pertama. Dia kata tak payah buat bagian ini. Tu rafatun. Sedangkan Tuhan kata wala ta'khudh bihi ma rafatun. Jangan kamu berasa belah kasihan.
Bila orang bersalah ni kena menjalankan hukum yang kat atas mereka tanpa belas kasihan. Kita kata tak apa, tak payah buat, kata dia jamilah ni hukum yang jamin gitu ni tak sesuai jamin ni. Tengok. Ada. Yang kedua, tidak meringankan dalam pelaksanaan rotan. Boleh kata dia. Boleh tapi kita buat maknanya geng-geng. Meringankan ni apa makna meringankan? Tak kata dengan Hasan dan Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan bahawa mereka perlu dirotan dengan kuat. Qatadah ada Az-Zuhri menegaskan bahawa hukuman zina perlu dilakukan dengan kuat berbanding rotan pada hukuman peminum arak. Maknanya wala ta'khudh bima ra'fatun di sini, ra'fah kesebelah sini jangan perengeh. Tidak meringankan, jangan perengeh. Tak kena berat kata dengan Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri dan sebagainya ni ahli-ahli tafsir. Daripada kalangan tabi'in mengatakan hukum yang dijalankan ke atas penzina ni kena kuat berbanding dengan hukum kalau minum arak tu geng-geng apa tak apa hotel dia tu. Tapi kalau hotel penzina ni kena kuat, tak boleh kesiap belah. Tak boleh kesiap belah ni makna kena kuat, tak boleh buat koh-koh. Tak boleh. Kalau mula-mula tadi dia kata tak boleh kesiap belah ni, tak boleh kata tak boleh buat. Jangan kata tak apa tak buat, tak boleh. Kemudian At-Tabari menyokong dan memperkuatkan pendapat pertama tadilah, iaitu tidak boleh belah kasihan dalam melaksanakan perintah ini terhadap penzina yang sabit dengan kesalehan. At-Tabari pengarang kitab kita ni kata ada ambo sokong hujah pertama. Gapo dia hujah pertama? Hujah pertama kata jangan kesian belah terhadap penzina ni, maknanya kita jangan kata tak boleh buat lah ni hukum ni. Tak boleh kata gitu. Tak boleh meringan-ringankan. Tak boleh kita nak mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kesialah ke dia, kata dia. Kalau rotel 100, kalau ni rotel pun bangun tak gok dah demam dah. 100 lagu mana nak jalan ni oksi tak boleh. Lepas tu tak payah buat-buat lah. Sebab tu At-Tabari ni dia menyokongkan hujah yang pertama, iaitu ra'fatun kesiablah dalam ayat Tuhan kata jangan kesiablah tu maknanya jangan kita berasa tak payah buatlah hukum ni. Jangan kita berasa gitu. Kita kena berasa ke mana? Kita kena berasa, kita kena buat. Kalau orang itu berzina, kita kena jalankan. Bukan kita je jatuh hukum sebab murid tadi lalu oleh seorang dah ni. Bukan kita. Tapi nak suruh ada undang-undang tu supaya orang yang ditugaskan untuk menjatuhkan hukum, dia boleh ambil hukum tu untuk dijatuhkan kepada orang yang berhak. Dia sebut sini yang sabit dengan kesalahan sama ada melalui pengakuan ataupun saksi. Bukan maknanya ikat-ikat pakai hukum lalu dak. Tapi dia ada dua jenis maknanya hujah. Satu dia sendiri mengaku zina kata dia. Dia mengaku dengan mulut ni, itu hujah yang paling utama lah. Itu nombor satu tu kelas A. Jadi kalau dia mengaku gitu, tak ada lah orang yang tak payah lah kau mengaku dah. Kalau tak mengaku, ni saksi amun napok kau apa-apa, tu dia ada perbincangan dari segi perundangan lah. Tu detail lagi dalam kitab-kitab fiqh dalam bab jinayah. Dia dalam Quran ni dia hari gitu je. Patut ulama lah pula bicaranya. Ulama mazhab 4 tu dia bicar. Syarat-syarat lagu mana? Saksi lagu mana? Keadaan dia berzina tu lagu mana? Tu semua tu dibicar dalam bab fiqh. Kena ngaji fiqh sana lah pula ya. Tapi bila kita dengar ayat Quran gini, amaran Allah SWT gini, kita berasa dah nak mengaji je. Tak adalah ngaji fiqh kan? Ngaji babul wudu, babul taharah, babul istinja, babus solah. Siapa habis babus solah, balik mula babul wudu. Bila nak sampai babul jinayah? Bila sampai bab muamalah. Muamalah tak sampai lagi. So ke bab jinayah. Bab jinayah ni hak ngelas sekali dalam bab fiqh. Fiqh ni ada 4 bab. Pertama dia panggil ibadat, semaya, puasa, zakat semua. Kemudian dipanggil perkahwinan, nikah kahwin. Kemudian naik sikit lagi dipanggil muamalah, urusan jual beli, sewa menyewa, berhutang semua tu. Kemudian last sekali bab jinayah. Jinayah ni dipanggil hukum hakam, dia ada hudud, kisah dan sebagainya. Masjid kita pun kena buat ngaji sampai habis bab. Baru dalam seumur hidup kita 50-60 tahun pun kita kaji dengar. Bila kaji dengar tu barulah kita berasa comelnya, indahnya hukuman Islam. Ada serba-serbi. Dia tak tahu kau semaya biar je hukum hakim Allah Ta'ala ada rupa-rupanya. Banyak lagi. Bab menega-menega minjah, bab nikah kahwin tu sama telah lah. Lepas tu bab ni
bak nak menguruskan masyarakat, hak derhaka kepada Allah. Derhaka dah kalau berzina ni nak pakkan nak ukah orang kongsi-kongsi tak menikah ni. Panggil derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak zahir je dia buat nyanyi pada tinanya, tapi sebenarnya dia buat nyanyi pada diri dia sendiri kerana dia tak kenal Allah. Sebab itulah ayat-ayat ni dia rekeh, dia kait dengan iman kepada Allah dengan iman pada hari akhirat. Iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhirat. Orang tak beriman kepada Allah, tak beriman pada hari akhirat, kata kaju iman pun tak masuk dalam. Muka dalam perut dia tu tak ada. Dia mulut je kata hamba. Siapa dia Tuhan demo? Allah. Mulut je. Hati Allah berkali muka kata berlaku. Dia tak belajar muka. Tak kenal ngerti Allah dengan sifat-sifat dia. Ada dan sebagainya. Tapi kita yakin dan percaya semakin tebal ilmu kita terhadap aspek ketuhanan, aspek kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal akhirat dan sebagainya, kenal janji-janji Allah Taala, makin kuat pegangan kita kepada agama. Semaya baik pun kita jaga, hukum nikah kahwin kita jaga, hukum dalam masyarakat kita jaga, hukum aspek nak pilih pemimpin kita jaga. Sebab apa? Sebab akidah kita kuat. Kemudian Allah Taala sebut lagi, jika benar kamu beriman kepada Allah, in tu'min. Ni Allah Taala kata in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika benar kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini kita sebut tadi. Dan Allah kaitkan hukuman ni dengan orang beriman kepada Allah Taala. Dah sama ada orang terlibat dengan berzina tu, dia terlanjur, dia nak mengaku dia berzina tu pun dia beriman kepada Allah. Aku kalau tak jalan aku atas dunia tidak dijalani hukumnya, akhirat kena juga. Baik aku mengaku dulu ni, kata dia. Kenapa dia boleh mengaku tu? Sebab dia sendiri tu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, yang kedua, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sekiranya kamu beriman, siapa dia? Orang yang nak jatuh hukum tu. Orang nak jatuh hukum tu, hakim tu. Kalau dia beriman pada Allah, maka dia takut kepada Allah. Kalau dia beriman pada hari akhirat, dia tahu dah dia akan dibangkitkan di hari akhirat, maka dia akan cari hukum-hukumnya yang Allah Taala tentukanlah. Bukan maknanya compound kau berapa kau, bukan tu. Tapi kalau compound tu je ada, no aku nak pun tak ada. Jadi bila tak ada hukumnya itu, siapa dia nak mengadakan hukumnya? Kalau kita tempat kita ni, rakyat kena mengadakan. Sebab apa? Melalui pemilihan dia. Kena pilih lah. Dia rakyat belakang tuan-tuan. Bukan agama Islam ni pemaya ada. Nah, aspek keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan manusia dunia akhirat tu Islam. Bukan dunia ya. Siapa ke akhirat bahagia, selamat, dia punya nasab keturunan dia bersama-bersama. Kerana orang yang beriman kepada Allah dari akhirat tidak berani menyanggah hukum Allah Taala. Kerana dia tahu dah, dia percaya Allah tu Tuhan. Allah tu Tuhan. Pok kita punya mutu orang kan. Kalau Tuhan dia bersih, tak berani dah kita. Kalau kita jurulah. Kalau tak juru, hak tu lain, hak tu kuat dia. Nah, kalau kita pergi dalam pagar orang ada buah moktel ke, buah pau ke, tu dia kata jangan ambil, kamu nak jual. Kalau kita juru, tak ambil dah kitanya. Tapi kalau kita tak juru, hak tu kita redah, kau lari, kau redah. Lari sangat kata dia. Tu kita tak juru. Tak sedar kira orang tak juru tu. Ada? Orang juru orang juru bila Tuhan kata game, dia juru, ya tak jelah. Ngai tahu dah. Kalau tak ambil ni pun maknanya dia bahagia dunia akhirat, dia bahagia. Comel. Masyarakat dia akan jadi masyarakat bersih dunia akhirat. Kalau nak menikah dengan nak menikah, ambil dah demo tu kerana dia jaga agama. Nampak? Kemudian Allah Taala sebut di akhir ayat ni, sebenarnya kira wal yashhad adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Dan Allah sebut hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Jadi ahli tafsir kata selisih pendapat pula. Berapa orang yang kena jadi saksi itu? Ada mereka mengatakan seorang, ada kata dua orang, ada kata tiga, ada kata empat. Jadi itu email kita ni, pengarah kita ni sokong pendapat kata seorang. Pada seorang tak perlu saksi. Cumanya kalau ada empat orang afdal. Kenapa? Kerana saksi empat orang ni nak sabit dia berzina pun 4 orang kan. Orang berzina nak sabit dia berzina, kalau dia tak mengaku kena ada 4 saksi baru sabit. Imam Tabari kata kalaulah nak sabit kesalahan zina dia pun memerlukan 4 orang saksi, maka bila dijalankan hukum yang 100 sebab ni pun kena ada 4 orang jugalah tengok.
Cumanya hak rajihnya kata dia, hak kuatnya seorang pun tak apa dah tengok engko nak jalan hukum aja, hukum jatuh dah. Nak jalan ke hukum hak Tuhan kata dak kena ada taifatu minal mukmini, kena ada sekumpulan, kena ada orang beriman tengok menyaksikan maknanya hukum yang dijatuhkan kepada mereka itu. Tak nanti kau ramah, guti kampung panggil, guti negara, what life. Dah, tak nanti kau gitu. Tapi kalau perlu untuk mendidik masyarakat, maka boleh buat juga. Kuat-kuatnya sore. Tapi afdal kata Imam Tabari 4 orang je tengok. Tengok kabar dia tengok hukuman itu dijalankan kepada orang yang bersalah tadi. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala ilmu adalah kelebihan diri sendiri.